Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini kita dapat menyambung kembali pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan insya-Allah kita masih lagi dalam bab yang ke-26 berkenaan dengan lauk pauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Kita masuk kepada hadis yang ke-168 yang menceritakan tentang masakan yang disukai oleh Nabi. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid daraini amin. An Salma radhiyallahu anha anna al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ibn Ja'far radhiyallahu anhu atauha faqalu laha isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Faqalat ya bunayya la tashtahihi al-yawm. Qala bala isna'ihi lana. Qala faqamat fa'akhadhat min sya'ir فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. Maksudnya diriwayatkan daripada Salma radhiyallahu anha yang menceritakan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Ja'far radhiyallahu anhu telah datang dan berkata kepadanya, yakni tiga orang sahabat Nabi tadi bertemu dengan Salma dan berkata kepada Salma, kamu masaklah untuk kami makanan yang amat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda memujinya. Kemudiannya Salma menjawab, wahai anak-anakku, kamu tidak akan menyukainya lagi hari ini, kerana hari ini makanan telah mewah dan manusia terbiasa makan yang sedap-sedap. Peristiwa ini terjadi ketika mana setelah setelah Nabi SAW wafat. Setelah Nabi SAW wafat. Kata Salma tadi, wahai anak-anakku, kamu tidak akan menyukainya lagi hari ini, kerana hari ini makanan telah mewah dan manusia terbiasa makan yang sedap-sedap. Mereka menjawab, tidak begitu, masaklah untuk kami. Salma pun bangun mengambil tepung barli, lalu mengulinya, kemudian memasukkannya ke dalam periuk. Setelah itu beliau menuangkan sedikit minyak ke atasnya, memasukkan lada dan rempah ratus. Kemudian beliau menghidangkannya kepada mereka dan berkata, inilah makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW dan baginda memujinya. Jadinya dalam hadis ini diceritakan kepada kita bahawa sahabat yang bernama Sayyidina Hasan, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Ja'far, tiga orang sahabat ni pernah meminta Salma radhiyallahu anha supaya memasak makanan yang disukai oleh baginda untuk mereka.
tiga orang sahabat ni meminta kepada Salma tadi untuk Salma itu masak makanan yang disukai oleh Rasulullah. Siapa pula Salma ni? Salma ini adalah seorang sahabat wanita lah, yang pernah berkhidmat kepada Nabi semasa baginda masih hidup lah. Dan tugasnya adalah memasak makanan untuk baginda Nabi SAW. Salma ni pernah berkhidmat dengan Nabi semasa Nabi hidup dan pernah memasak untuk Nabi SAW. Kemudiannya Salma pun memasaklah sejenis makanan daripada campuran tepung barli, minyak, lada dan juga rempah ratus. Campuran barli, minyak, lada dan juga rempah ratus. Ada 4 campuran bahan yang dimasak oleh Salma. Jadinya itulah. Kemudian ni Salma bagi tahu kepada 3 orang sahabat tadi, inilah makanan yang disukai oleh Rasulullah. Jadinya apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah yang kita boleh ambil manfaat daripada hadis ini, kita dapat mengetahui salah satu makanan yang pernah dimakan ataupun dinikmati oleh Rasulullah SAW ialah makanan yang daripada campuran tepung barli, minyak, lada dan juga rempah ratus. Tu Nabi SAW pernah makan dan Nabi juga memuji makanan tersebut. Betul. Yang keduanya, pengajaran yang kita boleh ambil adalah galakkan untuk kita ini menyelidiki ilmu tentang kehidupan Nabi SAW dan mengikutinya sekadar yang termampu. Kita kena selidik bagaimana kehidupan Nabi SAW dan kita cuba untuk ikut. Sebagai contohnya, 3 orang sahabat tadi. Yang 3 orang sahabat tadi, Sayyidina Hasan, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Ja'far. Mereka itu bagi tahu kepada Salma tadi supaya dihidangkan makanan kepada mereka apa yang Nabi SAW sukai. Apa yang Nabi SAW, makanan yang Nabi suka. Jadinya mereka ini, walaupun pada ketika itu, pada zaman setelah kewafatan Nabi, umat Islam agak mewah lah. Makanan-makanan mereka mewah dan sebagainya. Tidak seperti mana ketika mana hidup bersama dengan Nabi. Ketika setelah baginda wafat, umat Islam pada ketika itu makanannya agak mewah dan mereka pun agak kaya lah. Sebab itu Salma tanya tadi, mungkin kamu tidak akan menyukainya pada hari ini sebabkan hari ini makanan telah mewah dan banyak. Tapi mereka 3 orang sahabat tadi tetap mahukan juga apa makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Kemudian dimasaklah oleh Salma tadi. Jadi itu sahabat tadi tu nak menunjukkan kepada kita untuk kita ini betul-betul selidik bagaimana kehidupan Nabi. Dan juga kita ini cuba untuk mengikuti apa yang Nabi SAW lakukan sekadar yang kita mampu. Itu adalah antara perkara yang sahabat nak tunjukkanlah kepada kita. Jadi yang boleh untuk kita mencontohi sahabat dan juga mencontohi baginda Rasulullah SAW. Kemudian ni hadis yang ke 169, yakni antara makanan ataupun lauk yang pernah dimakan oleh Nabi SAW adalah daging kambing. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma wa fil hadithi qissatun. Maksudnya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Nabi SAW datang menziarahi kami di rumah. Lalu kami menyembelih seekor kambing untuk baginda. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW datang menziarahi inilah Jabir bin Abdullah tadilah di rumah. Kemudiannya kami itu, inilah Jabir dan ahli keluarganya lah, menyembelih seekor kambing untuk baginda. Lalu baginda berkata, seolah-olah mereka mengetahui bahawa kami sememangnya menyukai daging. Hadis ini terdapat kisah di sebaliknya. Jadinya apa yang nak disampaikan dalam hadis ni, Nabi SAW pernah bertandang ataupun pernah berziarah ke rumah Jabir bin Abdullah. Lalu keluarga Jabir menghidangkan daging kambing kepada baginda. Keluarga Jabir menghidangkan daging kambing kepada baginda sehingga sanggup mereka ini menyembelih seekor kambing.
untuk baginda SAW makan, untuk baginda SAW menikmati. Maka baginda bergembira kerana keluarga Jabir mengetahui makanan kegemarannya. Maka Nabi SAW pun sukalah, gembiralah. Sebab apa? Sebab Jabir dan juga keluarganya tahu apa yang mengetahui makanan yang disukai oleh Rasulullah. Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah kita dapat melihat daripada hadis ini kepekaan para sahabat. Kepekaan para sahabat terhadap Nabi, termasuk makanan yang disukai oleh baginda. Mereka ini, para sahabat ni sangat peka berkenaan dengan Nabi SAW. Sehingga kan makanan favourite Nabi pun mereka ketahui. Itu kelebihan para sahabat lah. Makanan favourite Nabi pun mereka tahu. Sebab itu mereka ini hidangkan kepada Nabi itu daging kambing untuk menggembirakan hati Nabi SAW. Yang kemudiannya galakkan untuk kita ini menjamu dan melayani tetamu merupakan kebaikan yang disuruh oleh Islam. Galakkan untuk kita ini, kalau ada tetamu datang ke rumah kita, kalau ada orang datang ke rumah kita, kita kena jamu makan dan kita kena layan dengan layanan yang baik kepada tetamu. Ini bertepatanlah dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tetamu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah dan sekeluarga. Bagaimana mereka ini melayan Rasulullah SAW, sehingga mereka ini menghidangkan daging kambing untuk baginda Nabi SAW makan. Yang ketiganya, galakkan kepada tuan rumah untuk menghidangkan makanan yang disukai oleh tetamu jika ia mengetahuinya dan tidak menyulitkannya. Jadinya boleh untuk tuan rumah menghidangkan makanan yang disukai oleh para tetamu. Boleh menghidangkan makanan yang disukai oleh para tetamu. Kalau kita ini tahulah apa makanan favourite tetamu kita, maka kita boleh hidangkan. Dan juga makanan tersebut tidak menyusahkan tuan rumah lah. Kalau menyusahkan tuan rumah, tidak mengapa. Hidangkan saja apa yang ada di rumah kita. Hidangkan saja apa yang ada di rumah, di rumah lah. Tak kisah apa-apa saja, yang penting kita hidangkan makanan kepada tetamu kita. Tapi yang terlebih baiknya adalah kita tahu apa yang tetamu kita suka dan kita tidak keberatan untuk menghidangkan makanan tersebut. Dan yang keempatnya, pengajaran yang kita boleh ambil adalah keharusan kepada tetamu untuk menyatakan makanan kesukaannya kepada tuan rumah selama tidak menyusahkan tuan rumah. Dibolehkan kepada tetamu untuk bagi tahu kepada tuan rumah dia suka makan apa. Cumanya janganlah menyusahkan tuan rumah lah. Sebab kan kalau kita punya permintaan tu mungkin berat untuk tuan rumah laksanakan, maka janganlah kita bagi tahu kepada mereka. Takut-takut membebani tuan rumah lah untuk hidangkan kepada kita itu makanan yang kita sukai. Jadinya setakat itu saja perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah pada tengah hari ini. Moga-moga ada manfaatnya lah untuk kita semua. Dan ada lagi beberapa lebih kurang dalam 4 ke 5 hadis lagi lah dalam bab yang ke-26 ni, insyaAllah pada lagi dalam 2 siri nanti kita akan habiskan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.